والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Fadil Ustaz Azwan, tuan-tuan dan puan sidang Muhammad sekalian, alhamdulillah malam ini sudah kita kumpul di surau ini untuk mengikuti kuliah maghrib kita, dan insyaAllah malam ini kita akan meneruskan bacaan kitab Ma'alim yang akan diikuti oleh Ustaz. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan, ruang dan masa untuk hadir. Telah kita selesai mendirikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Alhamdulillah ala kulli hal, ala kulli nikmat. Syukur kita lagi dan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita dengan sebaik-baik takdir duduk pula kita selepas solat fardu dalam majlis ilmu Raudhatul Jannah, Raudhatul Jannah, taman-taman syurga. Alhamdulillah. InsyaAllah tidak kita melengah-lengah masa, terus kita kepada pengajian kita insyaAllah. Kitab Ta'alim Muta'alim Tarfa Ta'allum karangan Syekh Burhanuddin ataupun Syekh Zurnuji ataupun Zarnuji, Burhanul Islam. Setelah kita baca kitab ini sampai pada bulan lepas, sampai kepada ayat yang mana kita bincangkan ورأس في تحصيل الأشياء الجد والحمة العالية فمن كانت همته حفظ جميع كتب محمد بن الحسن رحمه الله تعالى واقترن بذلك الجد والمواظبة فالظاهر أنه يحفظ أكثرها أو نصفها. Kita sampai situ, yang mana mafhumnya modal paling pokok ialah kesungguhan. Ini kita masih lagi membincangkan topik besar dia apa sebelum ni, berkenaan dengan ketekunan dalam menuntut ilmu, ataupun kita kata alat kesungguhan dalam menuntut ilmu. Jadi berkata muallif rahimahullahu taala, modal paling pokok ialah kesungguhan. Menuntut ilmu ni modal paling pokok, kita kata modal yang paling kita kata basic lah, paling simple, kena ada kesungguhan. Selain daripada kewangan, selain pada fizikal dan sebagainya, kecerdasan dan sebagainya, mesti ada kesungguhan. Sebab apa? Kesungguhan ni adalah kita kata motivasi kepada seseorang itu untuk terus menuntut ilmu. Kalau kesungguhan dia tak ada, maka tergolong dia dalam orang yang malas. Lawan kepada bersungguh-sungguh adalah malas. Malas ni antara
keburukan ataupun seburuk-buruk perkara yang tak boleh ada bagi orang yang nak menuntut ilmu, tak boleh ada sifat malas. Gitu. Segala sesuatu boleh dicapai asalkan berkehendak bersungguh-sungguh dan bercita-cita luhur. Ada kesungguhan, ada cita-cita. Kita kata apa kita punya, kita kata nak capai apa menuntut ilmu, mesti ada aim. Kita kata aim lah, target. Kita kata nak khatam ilmu fardu ain, supaya setiap amalan kita ini datang keyakinan, yakin dengan setiap amalan. Itu aim kita. Ada orang dia sekadar beribadah tanpa mementingkan fardu ain, kemudian akan ada datang keraguan, kan? Orang yang beribadahlah sepanjang masa, dia tak mengaji ilmu fardu ain, Allah akan hantar keraguan bagi dia. Kalau Allah tak hantar keraguan bagi dia, maka dia beribadah semata-mata kerana hawa nafsu saja. Ibadah pun boleh jadi sebab hawa nafsu. Begitu. Kehendak hawa nafsu. Maka barang siapa bercita-cita ingin menguasai kitab-kitabnya, kitab Imam Muhammad bin Al-Hasan, maka asal disertai dengan kesungguhan dan ketekunan, tentu dia akan menguasai keseluruhannya. Paling tidak sebahagian. Kalau orang yang nak ini disebut tentang apa, diskopkanlah tentang nak menguasai kitab. Kalau dia ada kesungguhan, tuan-tuan, maka dia akan dapat kuasai. Kalau tak dapat kuasai semua, dapatlah sebahagian. Kita kata apa, tuan-tuan, tak pulang kosong, tak tangan kosong lah kalau mengaji tu. Kata mengaji, anak hantar belajar alim 8 tahun dan sebagainya. Kita kata bukan kosong lah, bukan zero. Maka sebahagian tu dia dapat lah, kan? Tidak kita menolak ada orang yang mengaji sepanjang masa tapi kosong dapatnya. Bergantung kepada niat. Niat juga itu antara lurus ataupun tidak. Kan? Ada orang yang dapat banyak tapi tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di samping kesungguhan ada riak. Riak ni membatalkan redha Allah, membatalkan kasih Allah kepada dia, redha Allah ke atas dia untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Sambung lagi, tuan-tuan, fa amma idza kanat lahu himmatun 'aliyatun wa lam yakul lahu jiddun aw kana lahu jiddun wa lam yakul lahu himmatun 'aliyatun la yahsulu lahu illa ilmun qalil. Jika ada yang bercita-cita ingin pandai, nak jadi orang cerdik, cerdas, cergas dan sebagainya, nak jadi orang yang ada ilmu, tetapi tidak mahu bersungguh-sungguh dalam belajar, tentu saja dia tidak akan memperoleh ilmu kecuali sedikit. Kalau ada orang nak jadi cerdik tapi dia tak ada kesungguhan, maka dia tak akan sampai kepada apa yang dia kehendakkan, melainkan dia akan dapat sedikit saja, mengikut apa yang dia buatlah, tuan-tuan, kan? Ajar ilmu semata-mata datang, kita kata apa, datang dan kita tak ada apa dawabit dan sebagainya. Ini kalau kita kata khusus lah, kalau pengajian di masjid dan sebagainya lain lah, tuan-tuan. Kosong lah, kan? Contohlah, tuan-tuan, kita pergi hantar anak kita pergi sekolah ni. Pergi sekolah tapi anak tu tak ada bagi latihan, tak ada buat kerja aktiviti, projek dan sebagainya. Pergi sekolah sekadar dengar cikgu cakap, chalk and talk. Cakap, dia pun dengar. Budak-budak ni, tuan-tuan, dia short term memory. Dia belajar ni jadi short term, tapi benda-benda ni jadi long term. Benda lain, benda-benda game tu kan, jadi long term. Tapi kalau belajar short term, lagi-lagi kelas hujung. Kita cakap hari ni, esok kita ulang balik, dia tak ingat dah, tuan-tuan. Kalau kita cakap dia tak ingat, kalau kita tak bagi latihan dan sebagainya, lagilah apa pun dia tak ingat. Itu. Siapa yang pengalaman mengajar di sekolah tu tahulah beratnya macam mana nak mengajar budak-budak ni. Tapi tuan-tuan kena ingat, para guru, kita kena ingat kita mengajar orang ni bukan untuk kita tujuan nak jadikan dia alim. Kita tak akan mampu sesekali tidak. Kita nak dia terus belajar sahaja, terus ada himmah dalam belajar. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada kita dan berikan hidayah kepada dia untuk terus menuntut ilmu, sampai satu masa nanti Allah akan kurniakan apa yang terbaik untuk hamba dia. Gitu. Jadi
kalau dia belajar, dia ingin pandai dan cerdik dan sebagainya, tapi tak ada cita-cita, tak ada kesungguhan, nak pandai tapi tak nak buat kerja macam orang pandai, maka tidak ada keberhasilan. Keberhasilannya sedikit lah gitu. Sebut lagi tuan-tuan, saya dah beli buku lain ni tuan-tuan, buku yang mungkin kalau tuan-tuan nak cari buku ni di Syabab. Saya baru jumpa lah. Tapi ada terjemahan, lagi mudah. Ada terjemahan ni, dia bahasa Melayu, kemudian dia ada bubuh syair tu dalam bahasa Arab. Tuan-tuan kalau nak cari ni ada di Syabab. Disebut qala muallif sebut qala musannif, wa dzakara Syekhul Imamul Ajal Al-Ustaz Radiyuddin An-Naisaburi fi kitab Makarimil Akhlaq anna dzal qarnaini lamma arada an yusafir liyastawliya 'ala al-mashriq wal maghrib shawara al-hukama wa qala kayfa usafiru li hadzal qadr min al-mulki fa inna ad-dunya qalilatun faniyatun wa mulkud dunya amrun haqirun falaysa hadha min uluwil himmah faqala al-hukama safir liyahsula laka mulkud dunya wal akhirati faqala hadha ahsan. Maka disebut lagi tuan-tuan, disebut oleh Syekh Al-Imamul Ajal Al-Ustaz Radiyuddin An-Naisaburi. Disebut apa tuan-tuan dalam kitabnya Makarimul Akhlaq ataupun Makarimil Akhlaq, bahawa Zulqarnain, iaitu satu orang maharaja. Sebut saja Zulqarnain ini ada disebut di dalam Al-Quran Suratul Kahfi, kan? Maharaja Rom yang memerintah negeri Rom dan Parsi. Rom dan Parsi, kita tak sebut barat dan timur tuan-tuan ya. Ini Rom dan Parsi. Sebelum kedatangan Islam tuan-tuan, dunia ni dikuasai oleh Rom dan Parsi yang saling berperang. Rom dan Parsi. Dalam hadis-hadis Nabi pun ada sebut tentang Rom dan Parsi. Sampai ada surah nama Rom. Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Biasa baca surah tu kan, muka surat 404. Satu orang maharaja yang hebatlah tuan-tuan. Ketika hendak menguasai negeri apa tuan-tuan? Negeri di sebelah timur dan barat, telah mengadakan mesyuarat dengan para cendekiawan. Siapa ni tuan-tuan? Disebut di sini. Dia nak kuasai apa? Liyastawliya 'alal masyriq wal maghrib, timur dan barat. Allah. Syawaral. Dia bermasyuarat dengan syawaral hukama. Hukama ni apa tuan-tuan? Orang cerdik pandai. Dia tanya dulu. Dia kata apa tuan-tuan? Maka dia kata apa tuan-tuan? Bagaimana aku patut pergi mengembara bagi kerajaan? Dia kata, mengembara bagi kerajaan sekadar ini, sedangkan dunia itu sedikit, tidak kekal. Dunia ini sedikit, lagilah dia tidak kekal. Lagipun dia kata kerajaan dunia suatu perkara yang hina, dan penguasaan ke atas timur dan barat bukanlah dianggap cita-cita yang mulia. Ni pada dia, sebelum dia nak tawan timur dan barat, dia kata apa? Dia tanya para cendekiawan. Dia ajukan dia punya pandangan. Dia kata kenapa perlu kuasai timur dan barat, sedangkan dunia ni tak ada nilai, hina. Betul lah tuan-tuan, kalau dunia ada nilai, walaupun sebelah kepak nyamuk tu tuan-tuan, maka Allah tak beri kepada orang-orang Islam tuan-tuan. Allah tak beri sebab dia tak ada nilai. Dunia ni nilai dia untuk orang-orang kafir. Orang yang bukan Islam tu ada nilai lah bagi dia, kan? Sebab tu tuan-tuan, kita tengoklah tuan-tuan, surah pendek saja nak sebut surah Wal Asr. Demi masa, Allah bersumpah dengan masa. Sebab apa Allah bersumpah dengan masa? Masa ni dia relatif dengan dunia. Dia telah berkait rapat dengan dunia. Sebab apa? Dunia ni duduk dalam ruang lingkup masa. Lagi Allah sebab apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ni keseluruhannya, semua manusia ni duduk dalam khusr, kerugian. Kita ni tuan-tuan duduk dalam kerugian, duduk.
Tapi Allah kata apa tuan-tuan? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali ada orang yang terkeluar dalam kelompok rugi ni tuan-tuan apa? Orang yang pertama beriman dan beramal soleh. Pertama mesti syarat dia beriman, barulah dia beramal soleh. Sebab apa Allah sebut letak beriman dan beramal soleh? Sebab kalau ada orang yang beramal soleh tapi tak beriman, maka tak ada nilai amalan dia. Dalam Al-Quran sebut haba'an mansura, seperti abu yang berterbangan. Pakcik kentang, kan, angkel kentang, buat baik, sedekah dan sebagainya, tapi tak ada nilai di sisi Allah. Sebab syarat yang pertama, dia tidak beriman. Kita menyokonglah sebanyak mana pun, kalau dia tidak beriman, alhamdulillah, syukurlah kita, dia dapat buat perkara baikan. Tapi kita ni sebagai yang bertanggungjawab, khalifah, kita kata kena dakwah lah untuk tarik masuk dalam Islam. Maka setiap amal ibadah dia, setiap kebaikan dia, amal solihat tu ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting amal soleh. Amal soleh, kalau tuan-tuan tengoklah, tuan-tuan kita baca baik kali hari Jumaat, kita tengok surah Sajadah, surah kedua tu, kan, apa Allah kata? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Apa tuan-tuan sebut? Walau tara idzil mujrimu, apabila telah melihat. Siapa tuan-tuan? Apabila sedang melihat bagi orang-orang yang telah melakukan dusta, kan? Tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim. Dah lah dosa ni tuan-tuan, tunduk. Malu sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dosa yang kita lakukan. Mudah kata tuan-tuan, ketika mana amal, buku amal ni diturunkan kepada kita, orang yang duk hulur tangan kanan, ini khabar gembira dia, kebaikan berterusan bagi dia. Bagi orang-orang yang buku amal ni diturunkan bagi tangan kiri dari belakang, maka tahulah dia, tunduklah dia, bahawasanya buku amal ini penuh dengan perkara-perkara yang buruk. Sebab tu apa tuan-tuan, orang-orang yang dah mati ni tuan-tuan, bila dia tahu yang kita ni banyak dosa, sebab tu kita sebut Rabbana. Allah sebut dalam Quran apa ayat dia? Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami dah melihat, sami'na, kami dah mendengar. Maka kita apa? Farji'na, pulangkan kami kat dunia. Farji'na na'mal salihan, kami nak buat amal soleh. Inna muqinun, kami dah jadi orang-orang antara orang yang yakin. Tapi di dunia duduk dalam kelompok innal insana lafi khusr. Maka tak jadi. Sebab tu kena tahu. Apa syarat-syarat nak keluar daripada kelompok, nak jadi tanda orang yang beriman betul-betul, nak keluar daripada kelompok innal insana lafi khusr, dia kena jadi orang yang pertama beriman, beramal soleh, berpesan-pesan kepada kebenaran dan kesabaran dan sebagainya lah tuan-tuan. Gitu. Jadi itu antaranya lah. Kemudian tuan-tuan disebut lagi di sini. Jadi dikata apa tadi tuan-tuan? Penguasaan kata timur dan barat bukanlah dianggap cita-cita yang mulia. Orang yang tinggi tawajuh dia kepada Allah, penyerahan diri kepada Allah, dia akan anggap dunia ni tak ada kemuliaan tuan-tuan. Sebab memang dunia tak ada kemuliaan. Yang ada kemuliaan adalah orang yang tinggi takwanya di sisi Allah. Kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling tinggi takwanya itulah orang paling mulia. Nah, orang yang paling tinggi takwa di sisi Allah, yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diikuti para sahabat, para aulia. Kita ni tak tahu yang ke berapa tu haji. Mungkin kita ni yang ke berbilion-bilion trilion manusia yang darajatnya. Kalau ditimbang saja ketakwaan Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan, lagi berat ketakwaan daripada dunia ni. Kan? Hebatnya Sayyidina Abu Bakar. Tetapi para cendekiawan menafikan. Dia kata tidak, dia katalah. Dia menasihati apa? Dia kata apa tuan-tuan? Itu menasihati beliau meneruskan juga usaha itu. Dia kata teruskan penguasaan ke timur dan barat agar beliau menjadi raja di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan. Jadi dunia dan di akhirat. Apa lagi tuan-tuan yang menguasai dunia ni tuan-tuan? Raja manusia dan jin, antaranya Nabi Sulaiman. Dengan jalan berjihad ke arah meninggikan kalimah Allah. Lalu beliau menjawab, permergian dengan tujuan tersebut adalah baik. Ni
Dia tengoklah tuan-tuan kisah Zulkarnain ni tuan-tuan, dia kalau barat ni sebut Alexander the Great, orang sebutlah nama. Ataupun Zulkarnain ni tuan-tuan dengan makna dua tanduk. Dua tanduk ni timur dan barat, kan? Satu raja, maharaja agung lah disebut. Kalau kita lihat sendiri tuan-tuan, Zulkarnain ni antara kisah yang paling disebut, yang biasa kita dengar adalah ia membina tembok Ya'jud wal Ma'jud. Ini saya share lah, saya cerita lah, tapi jangan ambil serius lah. Lagi potong video Ustaz Azwan cerita benda-benda yang merapur. Kita cerita saja tuan-tuan, bukan benda berkait dengan tauhid, akidah pun tidak meruntuhkan akidah. Cuma adalah sebahagian penyelidik menyebut Ya'jud wal Ma'jud ni tembok dia duduk di antara Georgia dan Rusia. Jadi duduk dekat disebut Daryal. Ada satu tempat Daryal di antara Georgia dengan Rusia. Jadi orang-orang ramai pergi sana, tembok tu tak ada. Tapi tanah di situ dia mampat dengan besi lah, kita keluli yang kuat. Jadi sebahagianlah pandangan orang cerdik pandai kata apa, tembok tu dah lama runtuh. Itu mungkinlah tuan-tuan, kita tak menolak kemungkinan besar, sebab dunia memang duduk di akhir zaman. Memang kita ni dekat tanda-tanda kiamat ni dah besar. Cuma kita ni kadang-kadang nak lapik sedapkan hati, kita kaitkan dengan scientific, ataupun kita kata mesti ada proven by science. Kalau tak ada, kita akan tolak, kita kata. Tapi ada perkara-perkara yang kita tak boleh nak approve by science. Ada tuan-tuan, cuma begitulah, timbang tara kita bagaimana lah. Kena mengaji fiqh tahawulat lah. Gitu. Ada Ustaz Sahib kan kat sini. Orang alim tu tuan-tuan. Cuma gitulah, kita bukan kita apa, kita buat renungan muhasabah dirilah tuan-tuan. Kalau ada, kalau ya, kalau tak lah, gitulah. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu ma'alil umur wa yakrahu an safsafiha. Sesungguhnya Allah menyukai urusan yang tinggi dan mulia. Allah suka dengan perkara-perkara yang hebat dan dengan tujuan nak dapatkan kemuliaan, iaitu urusan-urusan agama, dan membenci urusan-urusan yang tidak berguna, perkara-perkara yang tak ada keperluan. Kan? Kita buat perkara tu sebab tu kita kena lihat ada keperluan ataupun tidak, ataupun sahaja kita nak buat, ataupun tak ada nilainya, tak ada gunanya, maka tak ada faedah lah kita kata, maka tak perlu buat lah. Allah tak suka dengan perkara-perkara yang tidak berguna, tak ada faedah. Gitu. Sebab tu kita kena dekatkan dengan perkara-perkara yang berfaedah. Sebab tu sahabat ni tuan-tuan, dia berlumba-lumba nak jumpa dengan Rasulullah, nak berdamping dengan Rasulullah. Sebab apa? Setiap pertuturan Rasulullah, setiap perbuatan Rasulullah adalah perkara yang ada faedah. Dia nak ambil istifadah lah tuan-tuan. Sebab tu kita ni digalakkan untuk duduk di samping orang-orang yang alim. Setiap kata-kata orang alim ni dia ada faedah bagi diri kita, ada manfaat. Duduk dengan orang alim, alhamdulillah, dapatlah kita keberkatan, dapatlah rasa keberkatan tu. Sebab tu digalakkan duduk dengan orang alim. Kalau kita rasa kita alim, duduk sendiri-sendiri, tak boleh tuan-tuan. Tak jadi apa tuan-tuan. Tapi kalau nak uzlah daripada manusia, duduk sendirilah. Uzlah. Kata guru saya, Ustaz Khairatul Akmal, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, kalaulah kita kata syaitan tu musuh paling bahaya, maka orang yang kerap azan, syaitan lari tuan-tuan. Kalaulah kita kata manusia ni musuh paling berbahaya, kita boleh uzlah daripada manusia, jauhkan daripada manusia, ia tak cukup bahaya. Tapi bahaya yang besar, ia duduk dalam diri kita, iaitu nafsu. Nafsu takkan kita boleh pisah dengan dia, memang melekat dengan kita ni. Kata para ulama tuan-tuan, nak pisah dengan nafsu ni satu jalan saja, mati, baru boleh pisah. Kalau tak pisah kita. Jadi nak tak nak tuan-tuan, antaranya kita uzlah dengan manusia, amal, kita kata beramal dan sebagainya, dan belajar untuk menundukkan hawa nafsu dalam diri. Nah gitulah, tu ada jalan-jalan lah, kita jalan tarikat dan sebagainya tu kan, yang sekarang isu dan sebagainya, tarikat Syekh Nazim Haqqani. Kita kata apa,
Sepatutnya pembincangan tu bagi orang-orang alim lah, orang ilmiah kan. Tak perlu babitkan orang awam yang tak faham. Macam saya lah tak faham apa kan. Tapi dibabitkan, maka kita kadang-kadang cenderung untuk bias. Dan kita kutuk. Kita pun tak tahu apa topik pokok perbincangan, kita kutuk dan sebagainya. Jadi secara tak langsung kita ni jadi antara orang yang memegang saham. Kalau saham boleh balik duit tak apa. Saham boleh balik dosa kan, kutuk orang yang dah mati. Apa kegunaannya? Apa faedah kita dapat? Tak ada faedah, tinggalkanlah tuan-tuan. Wa yakrahu an safsafiha, tinggalkanlah. Kan? Biarlah orang alim yang menilai kan. Kita tak mampu nak nilai, kita jangan nilai. Takut-takut makan diri. Sebab apa? Para ulama ni tuan-tuan, silap kata ia umpama beracun tuan-tuan. Kena kat diri sendiri. Hati-hati. Kadang-kadang kita tak rasa dia kena kat diri, tapi hati makin gelap, makin tak nampak kebenaran. Tak boleh menimbang, mizan kebenaran tak ada dalam diri dia. Makin gelap kebenaran bagi dia. Ada orang makin alim tapi tak boleh membezakan hak dan batil. Dia rasa setiap kehendak dia adalah hak, dan membatilkan sekalian apa yang dia rasa ikut hak bagi dia. Dia rasa hak tu milik dia, kebenaran milik dia. Maka setiap apa yang dia rasa bukan hak, timbang tara bagi dia akan meletakkan hukum batil. Sedangkan benda tu tak batil lagi. Tadi tu saya share sikit lah. Saya pun tak ada kata saya sokong siapa-siapa ya tuan-tuan, jangan salah faham. Sekejap lagi Ustaz Azwan sokong Engku Fazil, Ustaz Engku apa ni. Jangan. Okey, nombor 6 tuan-tuan, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Apa maksudnya jangan terlalu cepat jangan terlalu lambat? Ada orang yang membaca syair. Ada satu syair daripada para ulama, dia kata apa? Fala ta'jil bi amrika wastadimhu fama salla asaka kamustadimin. Dia kata apa? Janganlah mempercepatkan pekerjaan yang engkau ingin mendapatkan hasilnya. Kalau nak dapatkan satu hasil yang baik, jangan tergesa-gesa. Itu maknanya. Dan janganlah melentur tongkat seperti orang yang ingin tongkat itu kekal. Dia kata. Maksudnya apa? Bila mengerjakan sesuatu, janganlah terlalu cepat dan janganlah terlalu lambat. Terlalu cepat akan menatijahkan perkara yang kita kata apa, buat bagai melepas batuk di tangga kan. Kalau terlalu lambat akan menyusahkan orang lain ataupun diri sendiri. Gitu. Maknanya qadarnya tu tuan-tuan, buatlah kita kata dalam keadaan sederhana dan sebagainya. Nombor 7 tuan-tuan, tekun belajar, jangan sesekali malas. Dia kata bahawa Imam Abu Hanifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimahullahu taala, pernah berkata kepada Abu Yusuf, ini anak murid dia, anak murid Imam Abu Hanifah yang alim, yang mana Imam Syafi'i nak menuntut ilmu daripada mazhab Imam Abu Hanifah, dia belajar daripada Imam Abu Yusuf yang rahimahullahu taala. Dia kata apa tuan-tuan, bahasanya kasar sikit. Engkau bodoh, dia kata. Bukan saya kata tuan-tuan ni ayat ni, tapi engkau boleh bebas daripadanya. Dia kata satu orang bodoh boleh bebas daripada kebodohan kiranya engkau tekun dalam pembelajaran. Orang yang bodoh, dia nak bebas daripada belenggu kebodohan, jahil, maka dia kena belajar, tekun dalam belajar, ataupun mutqin, tekun lah tuan-tuan, fokus dalam belajar. Begitu. Dia kata awas bagi sifat malas. Ni lawan kepada sifat tekun tadi. Sesungguhnya ia pembantut dan perosak yang amat besar. Maka orang yang nak keluar daripada belenggu kebodohan, ataupun kita kata jahil. Jahil ni tuan-tuan dia ada makna jahil am, ada jahil khas, ada jahil tertentu. Ada orang yang jahil keseluruhan, ada orang yang jahil bab-bab tertentu saja, kan? Kita pun ada jahil tertentu. Kita ni jahil tertentu, bukan semuanya kita ni alim. Ada bab-bab yang kita jahil, maknanya kita ni kurang pengetahuan. Itu makna jahil kat situ lah. Bukan kita kata jahil bodoh kan. Begitu. Tapi boleh kita kata kita ada benda yang kita ni bodoh lah, tak tahu. Bodoh ni mana tak tahu, kan? Kalau bincang bab ni, contoh saya bab accountant fail, tak tahu apa. Begitulah, jahil lah saya, jahil bab tertentu. Tapi tak boleh jahil dalam ilmu fardhu ain. Itu pokok dia.
Fardu ain dia kena kuasai. Maka nak keluar daripada kelompok ataupun nak keluar daripada belenggu kebodohan ni, tuan-tuan kena tekun dalam belajar. Maka ada satu perkara yang kena awas bagi diri kita, iaitu sifat malas. Sifat malas ni tuan-tuan, dia makan diri. Sebab apa? Sifat malas ni yang meletakkan standard kita ni kat mana? Orang menilai kita pun daripada sifat malas ke tekun. Tuan kerja tuan-tuan, ada orang kalau dia tahu kita malas, memang dah tak ada dah dia bagi kerja dan sebagainya. Kalau dia tahu kita rajin, dia akan banyak toleransi dengan kita dan sebagainya. Maka elakkanlah sifat malas ni. Sebab apa? Perosak yang amat besar. Maka Syekh Abu Nasr As-Sifari Al-Ansari pernah bersyair, dia kata, Ya nafsi, la tarkhi 'anil 'amal fil birri wal 'adli wal ihsan fi mahlin wa kullu dhi 'amalin fil khairi muqtabat wa fi bala'in wa syu'min kullu dhi kasal. Dia kata apa tuan-tuan? Syair ni menarik ni tuan-tuan. Dia kata, wahai diriku, ya nafsi, wahai diriku, ya nafsi, wahai diriku. Dia kata kat diri dia lah, tapi kena kat diri kita. Janganlah engkau terlalu meringan-ringan, ataupun janganlah engkau terlalu meringankan dalam melakukan kebajikan, keadilan dan kebaikan. Jangan ringan-ringan. Perkara-perkara tentang perihal tentang kebajikan kita ambil ringan, ataupun keadilan, meletakkan keadilan ni perkara-perkara yang kedua, ketiga dan keempat. Ataupun kebaikan, kita beringan-ringan tentang perkara-perkara begini. Jangan, dia kata. Setiap orang yang melakukan pekerjaan akan beriri hati dalam mendapatkan kebaikan, dan setiap yang malas akan berada dalam dugaan dan kebinasaan. Maka kena, makna kata mudah, kena jadi orang cakna lah perihal tentang tentang perkara-perkara kebajikan, keadilan dan kebaikan, supaya jangan kita jadi orang yang malas untuk memikirkan tentang perkara-perkara begini, kan? Kita kata apa, menguruskan diri sendiri itu bagaimana itu. Dan beliau berkata dalam satu syair juga, telah menepati makna syairku, dia kata, da'i nafsit takasula wat tawani wa illa fasbuti fi dhil hawani falam ara lil kusala al hadza yahdha siwa nadmin wa hirma nul amani. Dia kata, wahai diriku, tinggalkanlah semua jenis kemalasan. Malas ni banyak jenis. Yang paling kena tinggal tuan-tuan, malas dalam beribadah, malas solat dan sebagainya. Kena tinggalkan. Jika tidak, teruskan sahaja berada dalam kekejian dan kehinaan. Kalau orang yang tak nak tinggalkan sifat malas ni, akan dia kata duduklah dalam kekejian dan kehinaan. Orang yang tak nak tinggalkan sifat malas, maka dia menghina diri dia, duduk dalam kehinaan. Aku tidak nampak bagi seorang yang malas akan memperoleh sesuatu habuan untuknya selain penyesalan dan kegagalan dalam cita-cita. Ialah orang malas tuan-tuan, kan? Satu ketika dia ada peluang untuk dapatkan sesuatu yang dia nak, tapi sebabkan sifat malas, dia tak buat, maka dia tak dapat apa yang patut dia dapat. Kita kata ini bukan kita nak persoal tentang takdir dah dia tak dapat tu, kan? Maka kawan dia ni tuan-tuan, duduk sekali dengan dia, usaha buat tak ada sifat malas macam dia ni, dapat apa benda yang patut dia dapat. Maka di penghujung hari, hari yang berikutnya, maka dia akan menyesal lah. Dia tengok, kawan aku ni dulu macam aku je di sekolah ni, sekarang bagus orangnya, kan? Maka di situ datanglah penyesalan. Rasa macam kenapalah tak buat betul-betul dulu, kenapalah tak rajin belajar dulu, gitulah. Tapi kita tak boleh nak persoal takdir, Allah Subhanahu Wa Taala yang tetapkan. Tapi kena hindar sifat malas. Buanglah sifat malas ni tuan-tuan. Malas buat kerja, kan? Malas nak mengurus diri, malas nak mengurus ibadah. Kalau hal-hal dunia dia malas, hal akhirat dia rajin, tak apa, kan? Tapi kalau dua-dua dia malas, ni payahlah orang begini. Ni kena dibasuh lah, kita kata. Kena duduk lah.
mengaji, duduk dengan orang-orang yang rajin beribadah dan sebagainya. Kembali kepada menuntut ilmu tadilah tuan-tuan. Nak rajin ni nak ada, kalau dia tak malas, dia rajin sekalipun, kena ada ilmu. Bukan rajin saja tanpa ada ilmu pun tak jadi. Maka juga ada orang menyebut tentang satu syair disebut di sini, kam min haya'in wa kam ajzun wa kam nadmun, jammun tawallada lil insani min kasal, iyyaka an kasalin fil bahsi an syubah, ma qad alimta wa ma qad syukka min kasal. Dia kata berapa malu, berapa lemah dan berapa kesal telah melanda manusia kerana bersikap malas. Maka dia kata berwaspadalah daripada sikap malas dalam mengaji, dalam mengkaji perkara-perkara yang syubhat, yang sebahagiannya engkau mengetahui dan sebahagiannya engkau disyaki adalah berpunca daripada kemalasan. Maka lagi-lagilah tentang perkara-perkara syubhat. Macam sebelum ni ada satu, ni saya share kat sini lah tuan-tuan, jangan ambil kat sini je lah. Tempoh hari ada pelajar saya, pelajar ngaji tu, dia beli barang di satu kedai yang ada huruf 7 tu. Kemudian dia beli satu produk ni, anak dia beli, apa yang kita expect? Anak dia balik, kemudian tak ada tanda halal. Tak ada tanda halal. Okey, tak apa, tak ada tanda halal. Kemudian ada tulis satu perkataan, nama dia, apa nama dia? Lupalah. Tapi maksudnya lemak babi. Dia check lah. Maka produk tu diletakkan dalam rak halal. Rak makanan halal budak-budak. Budak-budak tuan-tuan dia pick je. Kalau tak ada pantauan ibu apa, dia makan tak? Apa nama produk tu saya sebut kat sini, Pocky. Warna pink. Supaya tuan-tuan, anak-anak tuan-tuan berhati-hati. Kalau kita kan nak mengelakkan dari ini, antara kalau benda tu sah-sah haram lah. Kalau benda-benda yang tak ada sijil halal dan sebagainya, elakkanlah. Sebab apa? Benda syubhat ni tuan-tuan, dia akan merosakkan diri. Kan kita duduk antara faktor orang yang tak nak tak nak membeza-beza ataupun tak nak buat cek ni sebagainya ni, sifat malas lah. Dia ambil sambil lewa. Boleh guna ni, tak apa. Kan ni kedai produk halal, takkanlah ada benda haram dan sebagainya. Kita pun ambil, anak pun membesar dalam keadaan syubhat, makan syubhat dan sebagainya. Tiba anak kurang degil dan sebagainya. Antara faktor, ni para ulama amat tekan-tekankan lah. Nak jadi satu orang anak ni alim, maka kena elak makanan-makanan haram, memang kena elak tuan-tuan. Makanan syubhat pun para ulama dia amatlah tekankan, jauhkan daripada anak makan. Sampai ada satu para ulama ni tuan, kisah dia tuan-tuan, ketika mana dia ada khodam ataupun pembantu, dia dah pesan ke khodam dia, jangan bagi makan lah, jaga anak dia kan. Dia keluar, kemudian dia tahu anak dia makan sesuatu, daripada makanan ada orang bagi, dia bagi kat anak dia makan. Kemudian buat apa tuan-tuan? Dia korek anak dia punya mulut, keluarkan makanan tadi. Kemudian dia kata apa? Kalaulah satu hari nanti anak dia, saya lupalah ayat bagaimana, tapi bila anak dia membesar, anak dia jadi satu orang alim, ulamanya hebat, terkenal, saya lupa nama dia, tapi dia gagap. Kata para ulama tu, dia kata ini adalah sebab makan dia yang tak habis buang ketika dia makan tadi tu. Gitu. Ini kisahlah tuan-tuan. Jadi menunjukkan pentingnya kita menjaga makanan kita daripada benda-benda yang syubhat dan sebagainya. Penting tuan-tuan, kita pergi makan ke mana-mana pun tengok kan. Kita makan, contoh makan di mamak dan sebagainya, tengok betul ke Muslim kan, betul ke Islam, ke India yang masak tuan-tuan. Tengok macam contoh saya di BSP tu, saya tengok apa bergelang berkuning-kuning dan sebagainya. Kita kata apa tu, tak apalah. Kita kan duduk di negara yang masyarakat majmuk, boleh saja kan. Hati tuan-tuan. Benda syubhat kan, benda syubhat ni kena dielakkan. Sebab tu nak jadi orang yang warak ni tuan-tuan, benda yang syubhat ni ditinggalkan seperti perkara yang haram.
Kalaulah kita ni tak sampai pada tahap warak ni tuan-tuan, tak sampai pada perkara syubhat ni kita nak tinggalkan, paling-paling kita tak ambil sambil lewa, ataupun kita buatlah setiap kita beli barang kita check dulu, kita pastikan, sikit-sikit pun jadilah. Bukan kita semua main sapu je tuan-tuan, pergi hotel makan pun sapu, ni sapu makan. Tak buat kita apa, tak buat check lah. Kereta kita check pula kan, kan diri kita dan sebagainya kita check, tapi pemakanan kita tak check kan, makan ke apa. Anak kita pun sama juga, tanggungjawab kita check. Macam tadi tu kisah tu, dia sama lah, anak dia ni pun check juga, dah ingatkan nak makan tengok tanda halal. Anak dia tengok tanda, tak ada tanda halal kan, ada pula daging itu khinzir ataupun lemak dia. Ke perkara haram ni lagilah tak boleh dimakan. Lagilah orang yang tahu makan benda yang haram, makan rasuah dan sebagainya, doa tak makbul. Orang makan benda haram ni doa tak makbul. Benda haram tu pula jadi pula daripada sebahagian tubuh badan dia. Lagilah tuan-tuan, ada kisah yang dinukilkan para ulama, doa-doa yang tak makbul adalah disebabkan daripada pakaian yang haram ke, makanan yang haram ke dan sebagainya. Itu. Tapi kalau benda tu masuk dalam badan kita dalam kaedah kita kata istihalah, tanpa ada gangguan daripada manusia, itu macam mana tuan-tuan? Itu kena ngaji betul lah tu. Macam mana kan? Contoh dimasukkan secara paksa benda haram dalam badan, boleh ke kena? Tadi kata kalau makan benda haram jadi darah daging, macam mana doa nak makbul? Tapi kalau dimasukkan kan, sekarang kan zaman zalim nak masukkan benda haram kat sini, kat sini pula, kat mana-mana lah nak. Kena hati-hati lah. Sebab tu ulama' ni dia memang tekan sangat benda-benda begini, sebab pemakanan ni penting lah tuan-tuan. Gitulah insyaAllah. Belum azan lagi, insyaAllah kita teruskan. Kalau dah azan dah maklum belum lagi ya. 1 minit lagi dia kata. Jadi kita buat penutup lah tuan-tuan, insyaAllah khulasah dia tuan-tuan. Begitulah yang dapat kita simpulkan bagaimana para ulama' menekankan tentang kesungguhan. Topik dia tentang kesungguhan, dan kesungguhan ni tuan-tuan lawannya sifat malas. Maka kesungguhan ni tuan-tuan, orang yang ada kesungguhan dan cita-cita, dia lebih dimuliakan Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan orang yang duduk dalam kemalasan. Dan kemalasan yang paling teruk adalah kemalasan dalam ibadah. Kita kata bukanlah ibadah ni kita kena buat pudun, semua ibadah kita buat. Kita kata berpada mana kita mampu kita buatlah tuan-tuan. Jangan paksa. Kita ni kalau buat ibadah ni beza. Dunia kita paksa lagi kita nak. Betul tak? Dunia kita paksa lagi kita nak. Tapi ibadah mengaji dan sebagainya, kalau kita paksa, dia tak nak lagi banyak, dia jadi lagi sikit, lama-lama dia tinggalkan. Kena buat sikit-sikit, tapi dengan tekun, istiqamah. Sebab tu kata Ibnu Athaillah As-Sakandari kata apa kan? Dia kata al-istiqamah khairin min alfin karamah. Satu perkaranya istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Kan? Buat satu cukuplah kita. Buat benda-benda ibadah ni, macam-macam ibadah ni tuan-tuan. Benda yang lillahi ta'ala, paling kurang ibadah tuan-tuan. Paling tak paling pun senyumlah selalu. Naik motor senyum kan. Ibadah dah tu, senyum kat orang, sedekah kat orang, ibadah dah tu kan. Kalau tak mampu dari segi harta, kita buatlah dari segi mana yang kita mampu. Tapi istiqamah lah kan, bagi salam, itu istiqamah lah. Bagi salam, jumpa, Assalamualaikum, madai dah tu kan. Tapi jangan tinggal. Sebab apa? Benda-benda macam ni, dia akan kita kata merangsang diri kita dalam duduk dalam keadaan beragamanya betul ataupun tidak. Kan begitu. Wallahu a'lam, insya-Allah tuan-tuan. Saya rasa setakat tu untuk malam ni. Alhamdulillah kita dapat bacalah sikit, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dan apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang terkurang tu ataupun terkasar ke dan sebagainya itu hakikat diri saya sendiri, dan hakikatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, insya-Allah. Ditutup dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta. Auzubillahi
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya muallim Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhim Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilma. Wasakharna ma'a Daud al-jibal as-sabin wa at-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.